That's Alicia side. Hi guys, Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much di antara korang yang sentiasa like, comment and subscribe dekat Putri punya YouTube channel. Hari ni Putri nak share dengan korang mengenai satu kes yang agak tragis dan masih menjadi misteri sehingga sekarang. Okay, di mana tersebarnya ada satu klip video iaitu perempuan dekat dalam video ni adalah Elisa Lam. Dan dikatakan dia ni nampak macam bercelaru dan mengelirukan. Okay, sebab apa kita tengok kat dalam video ni, dia tekan lift button tu banyak-banyak. Okay, dia tekan and then dia keluar masuk daripada lift tu dan dia macam menjenguk-jenguk, ibarat macam ada orang yang sedang ikut dia. Ataupun macam kita tengok sendiri benda ni sangat-sangat suspicious. Okay, di mana kalau korang nak tahu, pada 19 Februari tahun 2013 ada seorang mayat pelajar perempuan iaitu daripada University British Columbia telah dijumpai meninggal dunia dekat dalam satu tangki air dekat Hotel Cecil Los Angeles, di mana si Elisa ni menginap dekat hotel ni. Mayat Elisa ni dijumpai dekat dalam satu tangki air dan dijumpai oleh pekerja yang ada dekat hotel tu sendiri lepas je dapat ataupun terima aduan daripada customer ataupun orang yang check in dekat hotel tu dan mengatakan diorang kata macam air ni macam pelik. Air yang diorang minum, air yang diorang mandi, air yang disalurkan dekat dalam hotel tu rasa sangat-sangat teruk and ada rasa lain macam. So tanpa buang masa, pekerja yang ada dekat hotel tu pun check lah dekat tangki tu and then diorang ni pun terkejut dengan apa yang diorang jumpa lah. So kita start kronologi mengenai Elisa Lam ni. Macam mana dia boleh ada kat hotel tu? Okay, sebenarnya Elisa Lam ni dia adalah seorang student tau. Dan start daripada bulan Januari 2013. Dia ni dah start dia punya sesi penjelajahan dia. Okay, ataupun kita kata macam dia nak explore ataupun dia nak jadi adventure lah, pergi dekat tempat-tempat orang. Macam nama tu diberi sebagai West Coast Tour, okay, dekat Southern California, Amerika Syarikat. Masa mula-mula, mak ayah ataupun parents kepada Elisa ni memang sangat-sangat tak bersetuju lah dengan apa yang Elisa ni nak buat. Tapi sebabkan diorang rasa macam okay, tak apalah, mungkin Elisa ni mungkin tak ada apa-apa kot sebab orang lain pun sama buat benda yang sama macam dia. Takkanlah bukannya pergi hutan ke mana ke, faham tak? Jadi disebabkan tu macam okay lah, tak apalah. Parents dia pun lepaskanlah Elisa ni untuk teruskan penjelajahan dia ni. Rancangan ataupun plan asal Elisa ni, firstly dia nak pergi singgah dekat San Diego, lepas tu pergi Los Angeles, Santa Cruz dengan San Francisco tau. Start dengan dia punya perjalanan tu daripada San Francisco, Elisa ni dia pergi lawat zoo tau. And sambil dia lawat tu, dia upload video dia ataupun gambar-gambar dia yang ada kat situ dekat media sosial. Dia pun sempatlah share dia punya experience dekat dia punya laman blog dia tau. Pada 26 Januari 2013 macam tu, Elisa ni dia jejakkan kaki pula dekat Los Angeles. Okay, lepas tu dia daftar ataupun kita kata check in lah dekat satu hotel ni. Dan hotel ni lah di mana tragedi ni berlaku, iaitu Hotel Cecil Los Angeles. Elisa ni dia punya rekod kesihatan ni agak kurang baik lah, sebab sebenarnya dia ni pernah didiagnose mempunyai penyakit bipolar. And then dia ni macam ada kemurungan sikit lah. Okay, and dia ada ambil 4 ubat-ubatan, which is ubat-ubat tu memang dia sentiasa makan lah benda tu. Okay, tapi ikut daripada keterangan family si Elisa ni, diorang ni tak pernah nampak pun Elisa ni cenderung diri dia untuk bunuh diri dia sendirilah. Jadi lepas je 5 hari si Elisa ni ada dekat Los Angeles, 5 hari tau dia ada kat situ. So dia start lah planning diri dia untuk pergi ke Santa Cruz pula. Tapi pada hari kejadian, parents kepada Elisa ni langsung tak terima call daripada dia, tak ada khabar daripada dia. Sebab biasanya Elisa ni akan update dan bagi tahu parents dia dekat mana and akan upload dekat media sosial. Tapi hari tu senyap je, Elisa ni pergi mana kan? Akan rasa yang memang risau gila dengan anak-anak dia ni. Okay, jadi apa yang parents ni buat dekat Elisa, dia pergi terus, okay, ambil flight ticket and pergi terus ke Los Angeles tu. And dia report lah yang Elisa ni dah hilang dekat polis. Dah sampai je situ, polis pun jalankan siasatan. And bila tanya yang ada dekat situ, dekat hotel tu,
Diorang ni kata diorang nampak Elisa ni ada jalan seorang diri, tapi time tu waktu tu pagi lagi tau. Sehari yang dia hilang tu. Ada juga kat situ macam pengurus kedai buku tau. And dia pun kata juga dia nampak juga Elisa tapi dalam keadaan seorang diri. Sebab apa dia bagi tahu yang Elisa ni telah datang dekat kedai dia untuk belikan present ataupun hadiah kepada family Elisa ni lah. Punya cari dan penatlah dah tanya orang sana sini. Usaha untuk pencarian cari Elisa ni gagal. Siasatan mendapati langsung tak ada unsur-unsur jenayah langsung. Lepas je seminggu kehilangan Elisa ni, tiba-tiba kes Elisa ni menjadi satu topik yang viral gila. Sebab pihak media memang sangat-sangat nak tahu kat mana keberadaan Elisa ni dia hilang macam tu je. Kenapa benda ni viral adalah disebabkan satu rakaman video. Ni yang perlu bagi tahu masa first tadi, ada satu rakaman video bertarikh 1 Februari 2003 yang telah ditayangkan oleh pihak polis tau. Dalam video tu nampak macam Elisa ni macam tengah mengintai-ngintai, macam dalam keadaan yang dia rasa diri dia tak selesa. Kita tengok pun macam kenapa perempuan ni kan, macam tu lah. Dan yang paling pelik tu dia ada bagi satu isyarat tangan tau. Lepas dia tekan macam lift button tu, and dia bagi isyarat tangan yang pelik. And pintu lift tu pun terbuka tertutup sebelum rakaman CCTV tu habis lah, tamat. Video tu viral. Macam spekulasi yang keluar. Sebab apa tahu, kalau kau nak tahu, Hotel Cecil Los Angeles tu memang kita kata tempat yang agak keras lah. Sebab apa, kat situ memang banyak sangat jenayah, pembunuhan. Memang kat hotel tu lah. Juga beberapa teori yang dikatakan bahawa Elisa ni dalam pengaruh dadah lah apalah. Tapi kalau korang nak tahu, masa mayat Elisa ni dijumpai dan polis cek, rupa-rupanya Elisa ni langsung tak ada bawa pengaruh dadah lah dekat dalam badan dia, langsung tak ada. Pencarian Elisa ni dijalankan, customer ataupun orang yang duduk check-in dekat hotel tu mengadulah, buat aduan, mengatakan macam kenapa ada masalah bekalan air, kenapa bekalan air kat sini macam pelik je kan. Sebab dia tengok, dia rasa benda tu lain lah. Kita dapat tahu kan air tu bersih ke tak. So pekerja hotel pun check lah dekat tangki atas dekat hotel tu sendiri. Bila dia buka je, okay, tangki air tu dia orang dapati mayat Elisa, okay, dalam keadaan terapung tau dekat dalam tangki air tu. And yang paling misteri, masa diorang jumpa je mayat Elisa ni, diorang tengok langsung tak ada sebarang unsur-unsur yang macam kesan trauma ke, serangan seksual ke ataupun pengaruh dadah. Semuanya nampak normal je. Tak ada tanda cubaan untuk si Elisa ni bunuh diri. Kematian Elisa ni hanyalah disebabkan mati lemas je dekat dalam tangki air tu. Walaupun polis dah tak jalankan siasatan ni, okay, dia macam tutup kes. Tapi masalahnya kalau korang nak tahu macam mana Elisa ni boleh ada dekat dalam tangki tu, sedangkan akses untuk pergi ke tangki tu hanya ada satu jalan je kat situ. And pintu untuk naik ke tangki tu adalah sangat-sangat berat ya, dan memang kita sebagai wanita memang tak akan boleh lah nak tolak pintu tu sendiri. Jadi sangat mustahil lah untuk benda tu jadi macam Elisa dah masuk kat dalam tangki air. Siapa nak tutup pula tangki tu, pintu tangki tu yang berat tu, macam mana dia nak tutup dalam keadaan dia dekat dalam, bukannya dia dekat luar. Okay? And belum lagi pasal kita kata ada macam kat atas tu memang kita kata security dia memang sangat-sangat selamat lah. Sebab apa? Sebab macam-macam cara kalau kita nak naik atas untuk pergi tangki air tu, memang ada sistem-sistem yang tersendiri lah, sampai kan memang susah lah untuk kita pergi dekat tangki air tu. Cuba korang fikirkan macam mana Elisa ni dia boleh masuk dekat dalam tangki air tu dia sendiri, and macam mana dia tutup tangki tu sendiri. Dekat dalam video yang Putri ada share dengan korang ni, korang dapat tengok adakah Elisa ni dia macam berinteraksi dengan satu entiti yang kita tak dapat tengok dengan mata kasar, ataupun dia tengah bermain ataupun tengah kita kata berhalusinasi. Sebab Putri bagi tahu korang dia ada penyakit kan, penyakit bipolar. Okay, and dia ada kemurungan. Mungkinkah disebabkan tu dia jadi macam tu. Tapi masalahnya kalau korang tahu, si Elisa ni dia dah mati kan, dah meninggal dunia. Tapi dia punya posting-posting tu still ada lagi dekat media sosial. Tapi mungkinlah dia gunakan auto posting. Auto posting tu maksudnya kita dah set dah tarikh bila video tu akan keluar. Faham tak? Komen dekat bawah. Sebenarnya banyak lagi kisah-kisah yang menarik ada dekat Hotel Cecil Los Angeles ni. Sebab dikatakan tempat ni agak-agak kita kata macam-macam kes jenayah yang berlaku dekat hotel ni. So korang kalau korang nak Putri cover mengenai topik ni, komen dekat bawah. Okay, jangan lupa like, komen, subscribe. And bagi tahu Putri nak konten apa lagi lepas ni. So korang thank you so much. Bye and Assalamualaikum.